semoga dipermudahkan oleh Allah SWT supaya kita semua adik-adik yang masuk dalam ni dapat jadi guru, dapat memberi manfaat kepada orang lain, insyaAllah. Jadi saya mulakan, orang kata Tuan Amir, Amir bagi tadi kat saya 10 minit, insyaAllah saya cuba 10 minit sebabnya jari saya kecil 10 minit ni. InsyaAllah saya cuba 10 minit. Kita cuba 10 minit insyaAllah. Jadi dalam surah Ibrahim, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, atau adik-adik lah, saya panggil semua ni adik-adik, saya rasa semua muda daripada saya. Dalam surah Ibrahim, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada kita yang di mana berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah SWT berkata kepada kita, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Jadi adik-adik sekalian, nak bercakap berkaitan dengan nikmat-nikmat Allah SWT ni sangat besar, sangat banyak. Yang kita nampak, yang kita tidak nampak, yang kita perasan, ada yang kita tidak perasan, ada yang kita perasan tapi awak tak nampak. Ada juga nikmat Allah Ta'ala. Ramai yang, tetapi dalam banyak-banyak tu, yang banyak sekali yang kita buat adalah nikmat Allah Ta'ala kita nampak tetapi kita buat tak irai. Yang tu yang banyak berlaku. Jadi adik-adik sekalian, kita sekarang telah orang kata insya-Allah lah adik-adik akan mendapat akan menduduki ujian MEXC, iaitu ujian untuk menjadi seorang guru. Jadi bila mana kita ni nak menjadi seorang guru adik-adik sekalian, kita perlu ingat satu perkara, iaitu dalam surah Al-Baqarah Allah Taala memberitahu kepada kita ayat yang ke-130. Kalau tak silap saya yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ayat tu saya tak ingat. Cumanya maksud dia aku nak jadikan Allah Taala kata aku nak jadikan manusia ke atas muka bumi Allah ni sebagai seorang khalifah. Iaitu bila kita bercakap berkaitan dengan khalifah ini adalah pemimpin. Bila kita bercakap berkaitan dengan pemimpin ni dia perlu memberi, dia perlu give, dan kita perlu take tu sedikit saja. Perlu memberi banyak bila mana kita menjadi seorang pemimpin. Jadi nak menjadi guru, dia memang terus terang kita akan menjadi seorang pemimpin. Jadi kena kuatkan diri kita. Yang pertamanya kuatkan dengan ilmu. Kena kuatkan dengan ilmu. Mana nak cari ilmu? Jadi ilmu ni sangat-sangat banyak adik-adik sekalian. Saya nak tanyalah, saya nak buat satu teka-teki malam ni. Mungkin adik-adik boleh jawab di tepi ni. Antara banyak-banyak perkara di atas muka bumi Allah SWT ni, apa yang adik-adik rasa benda yang takkan habis? Sampai kiamat pun takkan habis benda tu. Apa yang adik-adik rasa? Perkara yang takkan habis. Banyak perkara yang takkan habis. Ramai yang komen ilmu. Yes. Dalam banyak-banyak perkara, ilmu je yang takkan habis sampai bila-bila. Sampaikan ada hadis Nabi yang mengatakan, carilah ilmu sampai ke kata liang lahat. Cari ilmu sampai liang lahat. Maksudnya masuk kita sampai ke liang lahat pun perlu mencari ilmu. Yang pertama tadi, nak jadi guru perlu ada ilmu. Yang keduanya adalah kita perlu banyak bersyukur. Perlu banyak bersyukur kerana tidak semua orang dapat menjadi guru. Tidak semua orang dapat menjadi guru. Ada orang dia nak jadi guru, tetapi Allah SWT kata tetapkan kepada dia, tak payah jangan jadi cikgu, menjadi benda lain. Yang tu. Jadi kita ni perlu bersyukur sangat-sangat kepada Allah Taala, iaitu kita dapat menjadi guru. Ataupun tak dapat lagi jadi guru. Kita baru lagi nak menduduki ujian MEXC. So nak menduduki ujian MEXC pun kita perlu bersyukur. Ramai lagi yang tak dapat, yang tidak terpilih untuk menduduki ujian MEXC. So perlu bersyukur. Yang kedua. Yang ketiganya adik-adik sekalian, kita perlu memberi. Yang ketiga, saya nak bagi 3 je malam ni. Yang pertama ilmu, yang kedua bersyukur, yang ketiganya perlu memberi. Tidak kira lah memberi apa sekalipun, asalkan memberi. Dalam satu hadis Nabi ceritakan kepada kita, Nabi kata kepada kita, bila meninggalnya anak Adam, ada 3 perkara yang pahalanya tetap akan berterusan sampai bila-bila. Yang pertamanya adalah
sedekah jariah. Yang pertamanya, betul. Yang pertamanya adalah sedekah jariah. Maknanya kita bersedekah, kita memberi. Tak kira sedekah-sedekah, saya tak ada duit lah nak sedekah. Saya tak ada duit lah nak sedekah. Jadi, tidak semestinya duit, adik-adik sekalian. Kita memberi, kita bersedekah, ilmu yang kita bagi pun, niatkan. Aku mengajar ini, aku sedekahkan ilmu ni pada orang ni. Malam ni pun kita buat seminar malam ni, niatkan kepada diri kita, aku memberi malam ni. Bukan aku buat malam ni, aku nak suahur, tak. Tidak. Malam ni aku memberi ilmu, moga-moga ni ada saham aku untuk akhirat. Moga-moga ni ada saham aku sebagai aku khalifah, aku memberi. Yang kedua. Yang keduanya adalah sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat yang dikongsikan kepada orang. Ya, yang inilah yang memang terlibat dengan guru. So, kita kena memberi ilmu kepada orang, bagi je ilmu apa sekalipun, sampaikan Nabi kata dalam satu hadis dia yang lain. Nabi kata kepada kita, sampaikanlah daripada aku walaupun sepotong ayat. Sepotong ayat pun tak bodoh Nabi kata. Noyaknya sayang, cinta, kasihnya Nabi kepada kita. Bagi sepotong ayat tak bodoh. Dia tak payah bagi banyak, tak apa. Bagi sepotong ayat. Noyaknya Nabi nak suruh kita ni ada saham di akhirat esok. Yang kedua. Yang ketiganya adalah doa anak yang soleh. Doa anak yang soleh ni biasalah bila kita menjadi guru, memang kita kena berdoa lah kepada mak ayah kita yang banyak memberikan kepada kita, banyak mendidik kita, banyak menjaga kita. Yang cumanya kita ambil dua tu tadi. Hadis Nabi kita ambil dua tu tadi. Yang pertamanya sedekah jariah, yang keduanya adalah ilmu yang bermanfaat yang dikongsikan. Ambil dua perkara ni, insya-Allah kita akan jadi seorang guru, kita akan jadi benda sangat-sangat rasa bila aku jadi guru, kita kena memberi. Kena memberi. Bagi saja apa saja sekalipun, asalkan benda tu baik dan benda tu tidak berlandaskan, tidak lari daripada Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita tengok hari ni, Tuan Amir, Amir sendiri boleh perasan, ataupun Tuan Fizuddin dan adik-adik sekalian boleh perasan, hari ni ramai juga yang memberi. Ramai yang memberi ilmu, tapi memberi ilmu yang tidak betul, memberi ilmu yang tidak sahih. Ramai juga yang nak jadi cikgu di media sosial. Ramai. Kita tengok di Facebook, contohnya di Facebook, ramai yang kata, contoh saya ambil satu contoh berkaitan dengan PKP kita. Ramai yang tiba-tiba menjadi alim ulama. Ramai yang tiba-tiba jadi ustazah. Ramai yang tiba-tiba jadi guru yang mengatakan, buat PKP, kenapa solat tak boleh buat di surau? Tiba-tiba kedai boleh buka, mall boleh buka, sedangkan semaya tak boleh. Tiba-tiba ramai yang menjadikan ilmu kita yang sikit tu, kita menjadikan hujah. Jangan. Ilmu ni kita perlu ingat satu perkara. Saya sentiasa ingat benda ni. Guru saya pernah kata kepada saya, ilmu ni kita kena ingat satu perkara, iaitu ilmu perlu difahami, bukan perlu dipelajari. No. Ilmu ini perlu difahami, bukan dipelajari. Kena faham betul-betul yang ni. Saya minta sangat-sangat para guru, bakal guru malam ni, faham perkara ni. Ilmu perlu difahami, bukan dipelajari saja. Ramai yang belajar tetapi tidak faham. Yang ni lah menjadi songsang. Ajaran-ajaran kita menjadi salah. Yang ni lah yang menjadikan pewaris-pewaris negara, anak-anak muda menjadi rosak yang ni. Jadi saya pun ada masa sikit saja, nak kecek panjang tak boleh, saya nak bagi ruang kepada saudara Amir untuk berkongsi, insya-Allah. Jadi terapkan dalam diri kita 3 perkara: ilmu, sentiasa memberi dan bersyukur kepada Allah Taala. 3 perkara ni insya-Allah kita akan jadi seorang pendidik yang baik, seorang pendidik yang bagus, dan orang akan respect kita. Bukan kita nak orang respect kita, hormat kita, jumpa kita tunduk tak. Tetapi kita nak orang respect kita dengan ilmu kita. Kita nak orang respect kita dengan kepribadian kita. Mengapa Nabi Muhammad SAW dipandang tinggi sampai ke hari ini? Yang pertamanya kerana akhlak. Dan Nabi diturunkan kepada kita pun adalah untuk membentuk akhlak. Bukan Nabi diturunkan kepada manusia, kepada di dunia ni untuk membetulkan dunia, tidak. Tetapi Nabi diturunkan, Allah turunkan Nabi Muhammad ke muka bumi ni adalah untuk membetulkan akhlak. So, betulkan akhlak kita, insya-Allah orang akan pandang kita, orang akan respect kita kerana akhlak kita dan juga kerana ilmu kita, insya-Allah. Saya kembali kepada Tuan Amir. So, sebelum saya akhiri ni, bolehlah kalau tuan-tuan dan puan-puan sekalian, adik-adik sekalian,
rasa oi tak jejak lah mana malam ni, seronok dengar lagi. Boleh pergi ke Facebook saya, boleh baca. Banyak saya berkongsi di Facebook dan juga media saya, Facebook dan Instagram, dan juga Protalk. Amir sendiri pun ada di dalam tim Protalk Edu. Saya dah masukkan saudara Amir dalam tim Protalk Edu, yang mana akan berkongsi banyak sangat di Protalk Edu tu. InsyaAllah. Jadi boleh follow Facebook saya Ridwan Zazani, Instagram pun Ridwan Zazani, sama macam nama saya. InsyaAllah boleh kita berjumpa lagi. Semoga ukhuwah kita pada malam ni, walaupun hanya 10 minit ke 15 minit malam ni, semoga kita berkekalan dapat sama-sama menyebarkan ilmu Allah SWT. InsyaAllah. Aku liqaul hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali kepada saudara Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi kita tak nak buang masa terlalu lama sebab kita nak make shot. Saya nak jemput sahabat saya. Kalau dekat USM kita panggil dia YB. Nanti siapa-siapa nak masuk USM, nak jumpa YB, bagi tahu saya. Kita akan jumpa YB. Orang paling terfamous dekat USM. Okay, saya jemput saudara YB Hafizuddin bin Abdul Razak. Silakan. Allah Akbar, jangan dijerit-jerit ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Amir Fakri atas laluan sebentar tadi. Terima kasih kepada Tuan Ridwan, tetamu kita pada hari ini, atas sedikit sebanyak perkongsian yang saya percaya telah diulas banyak dan kita ada banyak input yang kita boleh terima. Walaupun itu hanyalah pada mukadimah awal, kita dapat lihat bahawa Tuan Ridwan baru saja tadi kemukakan bahawa 3 perkara, dan salah satu perkara itu kepentingannya terletak pada ilmu, iaitu apa ilmu yang kita berikan dan apakah ilmu yang kita nak sebarkan kepada orang lain. Baik, jadi sedikit saja daripada saya nak ucapkan terima kasih kepada semua sidang hadirin-hadirat yang ada pada malam ini. Saya Ahmad Hafizuddin bin Abdul Razak, yang dipertua daripada Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan Universiti Sains Malaysia. Berterima kasih kepada saudara Amir Fakri atas jemputan yang saya rasa agak macam Amir cakap kepada saya, program ni agak santai dan di luar daripada formality je. Jadi saya biasanya jarang dapat jemputan mengejut macam ni. Jadi untuk makluman, saya pun bila saya dapat jemputan mengejut ni, saya pun nak tahu juga apa sedikit sebanyak perkongsian yang ada pada malam ini. Sebab tips menduduki ujian medicine ni adalah penting. Jadi langkah pertama untuk menjadi seorang cikgu yang berjaya bermula di sini. Maknanya dia bermula dengan ujian itu sendiri. Tetapi ada satu langkah yang betul-betul langkah pertama yang biasanya setiap perbuatan kita mesti bermula dengan satu perkara, iaitu bermula dengan niat. Yang mana niat kita, jika kita betul, matlamat kita betul, objektif kita tepat, insya-Allah dipermudahkan segala-galanya. Saya nak cakap lebih tentang ujian medicine ni pun, saya dulu tak ada pengalaman secara macam mana, saya pun tak ada pada zaman saya lah, pada 2017-2018 yang lalu. Saya tak ada dapat ilmu-ilmu tu. Macam pada hari ni, anda berpeluang untuk dapat ilmu ni secara langsung, secara terus, dan saya percaya ini tidak berbayar kan? Tak berbayar. Nah, ilmu ni bila dikongsikan, tak kira lah berbayar atau tidak berbayar, sekiranya ilmu itu masih dikategorikan sebagai ilmu, makna kata ianya mesti mendatangkan suatu manfaat ataupun suatu kebaikan kepada diri sendiri. Saya nak cerita pun sedikit sebanyak tentang medicine ni pun, saya bukanlah antara orang yang lulus medicine kalau nak ikutkan. Tetapi alhamdulillah selepas beberapa tempoh daripada itu, mulanya saya gagal daripada ujian medicine, tetapi tetap dipanggil oleh Universiti Sains Malaysia untuk satu interview. Jadi sebelum ni pun saya pernah juga menghadiri ujian UKCG saya ingat saya, UKCG untuk kemasukan ke institusi pendidikan guru. IPGM di Kuala Lumpur, tetapi rezeki saya bukan di situ. Saya menyambung pengajian di peringkat STPM, alhamdulillah. Selepas daripada itu, saya cuba sekali lagi untuk masuk ke IPG, dan saya juga isi UPU saya dalam bidang pendidikan.
Sebab pada masa itu memang minat saya, saya suka menerima dan saya suka memberi. Macam mana yang Tuan Ridwan kata kepada tadi, kita perlu ada sikap untuk memberi itu sendiri. Sebab saya rasa salah satu peluang untuk menjadi seorang insan yang berguna adalah melalui dengan kita berkongsi dengan apa yang kita ada. Maknanya kita tak akan rugi dan kita tak akan miskin bila kita berkongsi. Sebaliknya Tuhan itu Maha Kaya, Tuhan itu memberikan, meminjamkan kita kekayaan tu untuk kebaikan kita dan kebaikan bersama. Jadi apa yang anda nak belajar pada malam ini, saya harap anda ambil dan anda sampaikan kepada bukan saja pada diri anda, boleh kongsikan kepada rakan-rakan anda dan gunakan untuk kebaikan anda sendiri. Jadi Alhamdulillah selepas daripada proses-proses yang agak panjang itu, dalam tempoh saya nak ambil ujian Maksi dan menyambung pengajian dalam bidang pendidikan di USM, saya pun dah pernah berkhidmat sebagai guru ganti selama setahun lah, dan pernah bertugas di Jabatan Pendidikan Wilayah Kuala Lumpur selama beberapa bulan lah sebelum saya menyambung pengajian. Dan sekarang saya berada di tahun 3, insya-Allah bulan berapa ya, masuk tahun akhir dah. Dah nak masuk tahun akhir dah. Okey. Jadi saya percaya kongsian pada malam ini insya-Allah akan mendatangkan manfaat yang saya rasa signifikan pada semua. Ya. Saya harap anda ambil perhatian dan dengarlah sedikit sebanyak perkongsian yang ada pada malam ini. Saya percaya kalau diberikan peluang pada saya pada 2018 2017 yang lalu, kalau diberikan peluang kepada saya untuk sertai perkongsian macam ni, kalau saya diberi peluang ketika itu, saya nak juga dapat peluang macam ni. Tapi alhamdulillah rezeki Tuhan itu, takdir Tuhan itu dah menentukan segalanya macam-macam. Kita pun usaha. Alhamdulillah saya dah sampai ke tahap ni dan saya sangat bersyukur pada malam ini kehadiran Tuan Ridwan dan bantuan Amir Fakri. Pada malam ini saudara Amir Fakri insya-Allah dapat membantu sedikit sebanyak mempermudahkan perjalanan adik-adik pada hari ini. Bagi pihak Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan Universiti Sains Malaysia dan Persatuan Ilmu Pendidikan, kami mengucapkan semoga berjaya dan insya-Allah jangan risau, gagal sekali bukan gagal selamanya, tetapi berjaya sekali bukan tanda anda berjaya untuk selamanya. Ingat itu. Jadi insya-Allah saya rasa itu sahaja daripada saya. Saya mohon untuk undur diri dahulu. Saya ada tugas-tugas yang memerlukan saya di tempat lain. Jadi saya harap semua akan teruskan untuk berada dalam majlis ini. Jadi sekian sahaja daripada saya. Mungkin kalau ada semua di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita bertemu lagi. Ada apa-apa soalan, ada apa-apa pertanyaan, boleh tanya dalam WhatsApp, boleh bertanya di WhatsApp saya ataupun di Facebook dan Instagram kami, iaitu Persatuan Ilmu Pendidikan dan Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan. Dan di Instagram PIPUSM20. Kalau ada apa-apa soalan, pertanyaan ataupun cadangan, boleh kita bertemu lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Wah, terbaik. Okey, jadi saya tak nak pegang kamu semua terlalu lama sebab macam saya cakap tadi, saya tak ada niat pun untuk sampai 300 partisipan lebih ni, sebab saya punya niat untuk bantu junior-junior saya, nak bantu junior-junior saya je. Tapi bila sambutan hangat macam ni, terpaksalah saya buat dalam yang macam ni lah. Jadi macam saya cakap tadi, saya akan buat benda ni santai-santai je. Kalau korang nak tanya apa-apa, please interrupt me. Okay? Okay, baik. Untuk perkongsian ringkas. Kenapa saya cakap perkongsian ringkas? Sebab saya tak, memang benda ni amat ringkas. Dan bagi saya, kalau banyak-banyak tips pun, kalau kita tak guna, is useless. Tapi kalau tips tu kita sikit tapi kita manfaatkan tips tu, itu akan jadi manfaat untuk kita. Okay? Okay, baik. Kita pergi pada slide seterusnya. Ni yang korang dah korang dah tengok kan? Korang dah tengok, korang dah semak apa semua. Okay. Yang ni saya akan sentuh di akhir sekali kita punya session, iaitu panduan
tips untuk menjawab ujian MACSI. Ni yang rasmi, official. Kalau kita tengok secara roughly, calon hendaklah menjawab ujian ini dengan jujur agar dapat menggambarkan diri calon yang sebenar. Nanti kita akan ulas pasal poster ni, apa kehendak poster ni untuk kepada kita. Okay? Saya akan pergi pada MACSI itu sendiri. Apa itu MACSI? MACSI stand for Malaysia Educator Selection Inventory. Ujian ini untuk menguji personaliti calon adakah layak atau tidak dalam profesion perguruan. Okay. Ujian juga adalah ingin menilai calon tu layak atau tak bergelar seorang guru dan berkebolehan untuk mengajar. Minat saja tak tak cukup kalau kita ni tak layak dan tidak berkebolehan untuk mengajar. Jadi ramai minat dekat Malaysia ni, ramai minat jadi cikgu. Tapi contohlah MACSI nak 10,000 orang tapi yang apply tu 50,000 orang. 50,000 orang tu minat. Yang 50,000 orang tu minat. Tapi yang berkebolehan hanya ada 10,000 orang je yang MACSI nak. Jadi, korang kena jadikan korang tu layak dan berkebolehan. Sudah. Apa ni kalau apa tu? Boleh mute ke? Azim boleh mute Azim? Dengar? Ada problem. Okey, tak apa. Okey. Kita pergi dan untuk last point adalah ujian khas bagi permohonan ke program pendidikan seperti ISMP, Ijazah Sarjana Muda Pendidikan, dan DPLI, Diploma Pendidikan Lepas Sarjana Ijazah. Baik. Saya tak nak ulas banyak pasal benda ni sebab nanti korang akan tahu sendiri bila korang dah masuk dalam bidang ni. Okey, dalam MACSI ni yang trend baru, yang trend yang kita perlu jawab dalam online. Kalau dulu kita kena pergi pusat-pusat dia, tapi sekarang kita buat online benda ni. Dan dulu soalan dia beratus-ratus, tapi sekarang soalan dia hanya 96 soalan dan masa yang diperuntukkan adalah 45 minit sahaja. Dan bentuk soalan dia tuan-tuan dan puan-puan, dia ada 3 bahagian. Satu, aktiviti kesukaan. Bahagian kedua adalah jenis pekerjaan ataupun nama pekerjaan. Izati, boleh mute? Okey, baik. Terima kasih. Dan Aileen. Okey. Dan bahagian 3 adalah personality. Hello? Korang dengar echo tak? Ya, boleh tak unmute? Boleh tak mute? Dia bug. Okey, faham. Tak apa. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, saya bahasakan adik-adik lah. Adik-adik, yang part yang paling kritikal adalah part personality. Part aktiviti kesukaan dan jenis pekerjaan tu, dia relax lagi. Tapi yang part paling kritikal yang menentukan korang yang ada ciri-ciri cikgu ataupun tak adalah di part personality. Dan kita akan bedah di part personality kejap lagi, okey? Okey, ini saya akan terangkan setiap bahagian dalam ujian MACSI tu. Okey, untuk bahagian pertama adalah aktiviti kesukaan. Dalam bahagian ni, dia ada jawapan dia ada ya dan tidak je. Jawapan harus melambangkan kita seorang guru, gunakan common sense. Guru ada banyak kemahiran. Dia macam ni, untuk bahagian ni, kita kena tunjukkan kita sebagai seorang guru, kita ni ada banyak kelebihan. Kita ada banyak kemahiran. Seorang guru ni ada banyak kemahiran. Bukan sekadar mengajar semata-mata. Kita boleh buat tu, kita boleh buat ni, kita boleh buat tu, kita boleh buat ni. Dekat sini ni, kalau soalan tu melambangkan kita ni ada pelbagai kemahiran, jawapan dia automatik ya. Senang je. Korang kena macam ni, korang kena ingat, soalan MACSI ni adalah soalan yang kebanyakan ialah common sense. Korang boleh fikir. Korang kena letakkan diri korang sebagai seorang guru. Korang kena berfikir sebagai seorang guru. Korang tak boleh berfikir sebagai diri korang. Sekarang korang ni bukan guru. Tapi masa jawab
ujian Maksi ni korang kena fikir korang ni guru. Dan jawapan tu, contohlah korang clueless. Apa jawapan dia? Jadi korang kena fikir sebagai seorang guru. Okay? Korang baca soalan, lepas tu korang fikir. Kalau guru aku, apa guru aku buat? Faham tak? Kalau soalan ni cikgu aku yang tengok, apa cikgu aku akan respon? Apa reaction cikgu aku? Itu yang pertama. Tip yang pertama, kita kena rasa diri kita ni cikgu. Bila kita nak counter soalan, kita kena berfikir macam cikgu. Faham? Okey. Soalan yang ada unsur politik dan perniagaan, jawapannya tidak. Untuk soalan ni, Nasuha boleh mute? Baik, terima kasih. Okey, untuk soalan ni, kalau ada unsur politik ataupun unsur perniagaan, jawapannya automatik tidak. Boleh mute-kan tak? Hello? Okey, terima kasih. Untuk soalan bahagian ya adik-adik, kalau soalan bahagian aktiviti kesukaan, kalau bahagian tu ada unsur-unsur politik perniagaan, secara automatik jawapannya tidak. Dekat mana-mana bahagian pun kalau ada soalan tu ada unsur politik dan perniagaan, jawapan dia akan tidak. Okey? Sebab sebagai seorang guru, kita tak boleh nak campurkan unsur politik dalam kita punya profession. Sebab dia macam ni lah. Kalau tahun ni kerajaan tu berubah, kerajaan baru tu lah majikan kita. Jadi kita tak boleh nak masukkan unsur-unsur politik dan unsur-unsur perniagaan dalam profession kita sebab itu melanggar etika perguruan. Okey. Contohnya untuk bahagian ni, saya suka mempengaruhi orang lain untuk menerima pendapat saya. Jawapan dia automatik akan tidak. Saya tak rakam ke? Oh, tak rakam. Rakam. Okey, contohnya untuk bahagian ni, saya suka mempengaruhi orang lain untuk menerima pendapat saya. Korang rasa untuk bahagian ni, jawapannya tidak ke ya? Untuk bahagian ni. Soalan ni, saya suka mempengaruhi orang lain untuk menerima pendapat saya. Ya, sebab apa? Sebab apa tidak? Sebab term mempengaruhi itu seolah-olah kita nak gambarkan personality kita nak pengaruhi orang lain. Nak suruh orang lain tu terima pendapat kita. Sebagai seorang guru, dia tak boleh macam tu. Faham tak? Dia common sense. That's why kalau siapa-siapa cakap ujian Maksi ni susah, dia bukan susah, dia common sense. Kita kena macam berfikir macam cikgu. Tip yang paling tip yang paling utama lah, kita kena fikir sebagai seorang guru. Kita kena berfikir sebagai seorang guru. Contoh yang kedua, saya akan adakan kelas berbayar. Masuk berbayar dekat situ, refer kepada guru tu mengadakan jual beli ataupun perniagaan dalam profession. Jadi, kalau contoh-contoh soalan-soalan macam ni, dia automatik, dia akan tidak. Korang ingat macam ni, untuk bahagian ni, yang pertama, kalau dia ada tip dia untuk bahagian ni, kalau dia mengandungi unsur politik dan perniagaan, automatik tidak. Boleh? Dan untuk bahagian ni, untuk semua bahagian lah, bahagian 1, bahagian 2, bahagian 3, korang kena berfikir macam seorang guru. Common sense sebagai seorang guru. Boleh? Aktiviti kesukaan ni tak susah sangat. Dekat personality akan susah. Okey, bahagian kedua adalah jenis pekerjaan. Jangan ambil pekerjaan yang tiada kaitan dengan profesi perguruan. Dalam soalan nanti, dia akan tanya macam-macam. Contoh saya suka menjadi lawyer.
Saya suka menjadi lawyer. Lawyer tu ada kaitan tak dengan cikgu? Boleh respon tak? Ada kaitan tak dengan cikgu lawyer tu? Jadi kalau lawyer tu tak ada kaitan dengan cikgu, dia automatik akan jawapan dia tidak. Dia kena macam ni je. Korang kena ingat, untuk bahagian ni, korang kena ambil pekerjaan-pekerjaan yang ada kaitan dengan guru. Tapi ingat, untuk bahagian ni, jenis pekerjaan ni, korang kena rujuk balik apa bidang yang korang minta. Contoh sebab Medicine ni dia tak ada satu jawapan yang constant ataupun satu jawapan yang constant untuk semua. Satu jawapan yang sama untuk semua. Contoh saya ambil bidang bahasa Melayu. Saya ambil bidang bahasa Melayu, jawapan saya, contohlah, saya suka saya suka bermain muzik. Contoh, saya suka bermain muzik. Pekerjaan saya saya suka menjadi seorang penyanyi. Kan, saya suka menjadi seorang penyanyi. Untuk cikgu BM macam saya tak sesuai. Tapi untuk cikgu muzik sesuai ke tak? Boleh respon tak? Kalau untuk cikgu BM, dia tak sesuai. Tapi untuk cikgu bidang muzik, dia sesuai tak? Dia akan sesuai. Jadi untuk saya, jawapan saya akan tidak. Tapi untuk cikgu muzik akan ya. Dia tak akan sama. Kalau korang meniru, tapi korang punya bidang lain-lain, dia akan ramai yang sangkut dekat situ lah. Sebab dia orang meniru, and then jawapan dia orang tu sama dengan member. Walhal bidang dia orang tu lain. That's why dekat sini korang kena jujur. Jangan tiru. Korang kena jujur dengan diri korang sendiri. Sebab korang kena jujur dengan diri korang sendiri, lepas tu tengok balik bidang apa yang korang minta. Contoh, korang minta bidang matematik dan bidang bahasa Melayu. Jadi apa-apa pekerjaan yang ada unsur bahasa Melayu dan matematik, jawapan korang akan jadi ya. Ya, kena pilih berdasarkan bidang, betul. Sebab dia orang akan tengok berdasarkan bidang. Ya, betul. Kalau geografi, kena tengok apa ni? Kita tengok bidang-bidang yang ada unsur-unsur geografi tu. Faham tak? Tapi kalau nasihat saya lah, kalau saya hari tu, okey, kita lihat, menjadi doktor, menjadi tukang masak dan lain-lain. Ni jawapan dia akan tidak. Pekerjaan seperti penulis, penyajak, pustakawan, guru sastra dan ada kaitan dengan guru. Macam pekerjaan-pekerjaan penulis, penyajak, pustakawan, guru sastra ni, kalau ada dalam soalan, jawapan dia akan automatik ya. Korang kena fikir macam ni lah. Korang sekali tengok pekerjaan tu, korang tengok ada kaitan tak dengan cikgu? Macam tu. Korang tengok pekerjaan tu, ada kaitan tak dengan cikgu? Kalau ada kaitan, automatik jawapannya akan ya. Kalau tak ada kaitan, jawapannya akan tidak. Sekejap. Apa ni? Gano kalau masuk minta UPU hari tu, minta pilihan 1 bidang BM, pilihan kedua bidang muzik. Tapi masa cek panggilan MSc, kami tak tahu kami dapat yang mana. So nak jawab pekerjaan awak mana? Kait gano. Okey. Bagus soalan. Kalau contoh, korang dekat masa UPU hari tu, korang minta 1 BM dan 1 lagi cikgu muzik. Jadi, korang mana-mana soalan yang ada kaitan dengan BM, ya. Ada kaitan dengan muzik, ya. Jadi dua-dua, korang kena pilih dua-dua. Bukan pilih salah satu. Sebab korang tak tahu bidang mana yang ditawarkan untuk korang. Bidang mana yang cenderung untuk korang. Kalau isi bidang biologi ada kaitan tak dengan doktor? Ya. Ya. Ada kaitan. Kita kena tengok bidang kita. Okey? Oh, maksudnya macam kena umur ke jawapan tu. Ya, betul. Kalau korang pilihan pertama cikgu BM, pilihan kedua cikgu muzik, jadi dekat jawapan korang dalam soalan tu, mana-mana soalan yang ada unsur BM, ya. Ada unsur muzik, ya. Selain pada dua unsur ni, tidak. Pendidikan khas ni lain sikit. Pendidikan khas, okey, untuk pendidikan khas, korang kena betul-betul. Maaf kalau saya tak perasan chat. Untuk pendidikan khas, korang kena pilih pekerjaan yang betul-betul melambangkan seorang guru. Contoh,
penulis. Cikgu boleh jadi penulis. Penyajak, cikgu boleh jadi penyajak sebab ada pertandingan apa semua kan. Pendebat, cikgu boleh jadi jurulatih debat. Cikgu jadi pustakawan, cikgu ada jadi pustakawan. Sekali korang tengok and then korang kaitkan, cikgu ada tak benda ni? Kalau cikgu pendidikan awal kanak-kanak, same goes. Benda yang sama. Apa ni? Kalau bidang korang tu tak ada kaitan, jadi paling selamat korang pilih jawapan yang korang rasa jelas ada kaitan dengan cikgu. Contoh kaunseling, contoh pendidikan awal kanak-kanak dan sebagainya, TESOL apa semua kan. Benda tu, geografi apa semua tu kan. Kalau korang nak jalan selamat, korang pilih pekerjaan yang betul-betul ada kaitan dengan cikgu. Faham tak? Same goes to sejarah. Kalau korang tak nak ambil risiko, ambil pekerjaan-pekerjaan yang spesifik terus kepada cikgu. Contoh yang saya buat analisis, Yang saya buat analisis, kebanyakan yang soalan tahun lepas, soalan zaman saya, 4 ni je yang betul-betul orang panggil betul-betul berkait rapat dengan cikgu. Penulis, penyajak, pustakawan, guru sastra. Jadi macam pendidikan Islam, sejarah ni kalau macam soalan tu tak ada kaitan dengan bidang korang pilih yang betul-betul pekerjaan tu berkaitan dengan cikgu. Faham? Same goes pendidikan Islam, sejarah, geografi. Kalau bidang kimia dan sains, jawapan dia lebih kurang je ke? Ya. Pilih jawapan ikut bidang korang. Ya. Kalau fizik, same goes. Apa yang saya nak katakan sekarang, once korang tengok soalan tu, korang kena macam saya cakap tadi lah, korang kena berfikir macam seorang guru. Benda ni ada kaitan tak dengan cikgu? Kalau tak ada kaitan, tidak terus. Dan satu lagi, macam ni, even saya bagi tips, tapi jangan disebabkan tips saya mempengaruhi korang. Faham tak? Sebab personality kita lain-lain. Macam saya cenderung kepada BM sastra. Tapi kalau korang cenderung pada sains, maybe jawapan korang akan lain. Tapi benda yang utama yang saya nak sampaikan dekat sini adalah bila korang tengok soalan, korang kena fikir korang sebagai seorang guru. Faham tak? Kena relate dengan profession perguruan. Betul. Saya tak boleh nak jawab seorang-seorang. Kalau geografi macam mana, pendidikan Islam macam mana, sebab kita punya personality ni lain-lain. That's why dia adakan ujian ni sebab dia nak tengok kita punya personality, kita cenderung ke arah mana. Contoh saya dulu, pilihan pertama saya BM. Yang kedua pun BM. Jadi jawapan saya akan fokus pada BM. Faham tak? Sebab saya betul-betul nak BM. Jadi segala jawapan saya akan jawab BM je lah. Tapi kalau contoh satu BM, satu matematik, mana-mana soalan yang ada unsur BM, mana-mana soalan yang ada unsur matematik, itulah jawapan dia. Jawapannya adalah ya. Tapi kalau soalan tu tak ada kaitan dengan bidang korang ambil jalan selamat, ambil pekerjaan-pekerjaan yang general. Secara general, secara umumnya berkait dengan cikgu. Macam saya cakap tadi lah, penulis, penyajak, pustakawan, guru sastra dan sebagainya. Ya betul, kena guna common sense. Benda ni common sense. Common sense dan kena relate dengan bidang korang. Saya tak boleh nak bagi pandangan untuk seorang-seorang. Admin nak tanya nanti Maxi soalan boleh jawab guna phone tak? Saya tak galakkan jawab guna phone. Better usahakan untuk jawab guna laptop sebab dia punya screen phone dia macam tak support kan. Screen phone dia tak support sangat kan. Jadi saya sarankan untuk guna laptop ataupun komputer. Sekejap saya nak scroll soalan. Betul, kalau ada kaitan dengan perguruan tapi tiada kaitan dengan bidang kita, jawab tidak. Kalau ada kaitan dengan perguruan, ya. Dia macam tu pula. Dia macam ni, apa-apa yang berkaitan dengan perguruan, ya. Tapi kalau jelas sangat bertentangan dengan bidang kita, tidak. Dia macam mana? Dia dua macam ni. Allah, macam mana nak bagi korang faham?
dia dua. Satu, dia secara umumnya ada kaitan. Ni satu. Satunya secara umumnya dia ada kaitan dengan perguruan. Ni secara umum. Satu lagi, dia ikut bidang kita. Contoh penyajak, pustakawan. Pustakawan ni benda umum. Faham tak? Cikgu BM pun boleh jadi pustakawan, cikgu bio boleh jadi pustakawan. Benda tu umum. Jadi korang kena jawab. Kalau ada soalan ada unsur pustakawan, jawapan dia akan jadi ya. Faham tak? Kalau terjemah dan interpretasi kait dengan guru ke? Terjemah dan ni untuk bidang apa ya? Boleh buka mic tak, Choi? Cikgu nak tanya tentang sekarang saya ada pilih tentang terjemah dengan translator lah. Ada Okay. kaitan dengan guru tak? You ambil universiti mana ni? Saya ada pilih UPM, USM, Uniza dengan UIAM tu je. No, I mean pilihan pertama dan pilihan kedua tu you ambil apa? Pilihan pertama dan dua. Sebab pilihan pertama yang kedua tu ialah bidang pendidikan. Tiga dan seterusnya tu bukan Saya bidang ambil pendidikan. bidang BM dengan Inggeris. Kalau bidang BM dengan Inggeris, awak kena tengok soalan-soalan yang ada kaitan dengan BM dan English. Faham tak maksud saya? Okay. Faham. Macam terjemahan ni tak lah. Oh, okay. So ikut pilihan 1 dan 2 sajalah. Ya, betul. Dia macam ni korang jangan tengok the whole pilihan korang tu. Korang kena spesifikkan pilihan pertama dan pilihan kedua sahaja. Atau nak kenal lagi boleh tak usual cikgu kan kena sosial tinggi. I mean bukan pergi kelab malam ni tapi sosial. Okey, saya akan jelaskan yang ni. Bagus. Musyid Zulkifli bagus. Nanti saya akan jelaskan. Dan satu lagi, kalau ada siapa-siapa dalam 313 orang ni yang lagi expert pada saya, lagi mahir daripada saya, lagi berpengalaman daripada saya minta maaf kalau ada kekurangan daripada saya. Sebab saya pun saya nak share benda yang ringkas tapi benda ni jadi detail kan. Dan satu lagi, sebab saya percaya dalam 313 orang ni ada lagi expert daripada saya. Dan satu lagi, kalau soalan korang saya tak sempat nak baca, korang just unmute your mic and let me know. Okay? Pekerjaan sesuaikan dengan bidang yang dipohon yang saya jelaskan tadi. Contoh, accountant. Contoh, awak ambil English and then accountant. Ya ke tidak? Awak ambil English tapi soalan dia accountant. Ya ke tidak? Tidak lah kan? Sebab dia tak tak ada kaitan pun dengan cikgu. Dulu ada orang tanya saya, lepas tu yang tugas accountant dekat kantin apa semua tu, tu bukan. Dia tak ada kaitan langsung. Tu lain. Okay? Benda tu lain. Dia macam ni, untuk bahagian aktiviti kesukaan, bahagian jenis pekerjaan ni, korang boleh common sense. Korang kena letakkan diri korang sebagai seorang guru. Sebab saya nak tekankan yang ni. Yang ni paling kritikal. Tapi saya ingatkan sekali kalau saya tak sempat nak baca chat korang, unmute, okay? Kalau pilihan 1 sejarah, pilihan 2 pilih ekonomi, rumah tangga macam mana? Same goes. Tengok soalan and then tengok ada kaitan ke tak. Tapi kalau pekerjaan-pekerjaan yang umum tu, yang ada kaitan secara langsung dengan cikgu, jawapannya akan jadi ya. Kalau pekerjaan-pekerjaan yang tak relate dengan kita punya bidang, dia akan tidak. Tapi nasihat saya, kalau kita tak sure, kita tak yakin, jangan pilih. Nasihat saya, kalau kita tak sure, tak yakin, macam korang sekarang, korang tak yakin. Faham tak? Korang tak yakin. Ada kaitan ke tak? So, nasihat saya, better better pilih yang general je. Sebab itu lagi selamat sebenarnya. Daripada korang, saya takut personality korang, kecenderungan korang ni akan jadi
tak selari dengan bidang yang korang pohon. Macam okey, macam Nurin ni kan, saya pilih 1 dan 2, dua-duanya BM. Jadi ambil yang yang pekerjaan-pekerjaan general yang ada kaitan dengan cikgu, ya. Dan pekerjaan-pekerjaan yang ada kaitan dengan BM, ya. Tapi tengok juga, jangan kena tengok juga, kena common sense juga, sebab saya tak tahu soalan korang macam mana. Maybe dia akan tukar soalan tu. Apa tu? Artistik tu gapo weh? Nanti saya akan explain artistik tu gapo. If bidang pengajian Malaysia, so kena pilih tentang politik ke? Ya. Tu disebab apa ni pengajian Malaysia kan? Kenapa suara double? Tak tahulah. Artistik tu lukisan ke dik? Masya Allah. Assalamualaikum, Abang Meh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nak bertanya. Aha. Contohnya kalau kita ambil bidang sejarah dalam pilihan 1 dan pilihan 2 tu, kena jawab juga ke yang apa? Soalan pasal politik dengan Tak perlu. sebab dalam sejarah kan dia ada Tak perlu. tak perlu ya. Tak perlu. Okay. Tu macam kita rasa benda tu ada kaitan tapi sebenarnya tak ada kaitan. Faham tak? Memang dalam sejarah tu ada politik. Tapi macam saya katakan tadi lah, selain daripada pengajian perniagaan, pengajian Malaysia, yang lain jangan ada unsur politik dan unsur perniagaan. Abang ambil kos apa dekat USM? Saya ambil kos BM. Tak tahu lagi sebab dekat USM kita kena exam baru kita dapat tahu major and minor kita. Okey. Yang seterusnya ada lagi tak soalan sebab saya nak masuk untuk personality sebab saya dah dekat pekerjaan dengan aktiviti tu saya tak nak tekankan sangat tapi saya nak tekankan dekat personality sebab kalau korang select dekat personality dia akan jadi macam susah lah. Jadi bidang pengajian Malaysia saja yang ada kaitan betul. Kalau kau spy dengan peringkat awak kanak-kanak, same goes, kena tengok pada soalan. Tapi nasihat saya kalau korang tak sure, korang ambil je pekerjaan-pekerjaan yang jelas-jelas ada kaitan dengan cikgu. Contohnya macam saya bagi tahu tadi, penulis, penyajak, pustakawan, guru sastra. Sebab saya tengok yang tahun lepas punya pun empat ni je kebanyakan member-member saya yang pilih. Sebab benda ni sah-sah dia ada kaitan dengan guru. Same goes. Kalau kos reka bentuk dan teknologi, macam mana? Same goes. Korang kena common sense benda tu. Ada kaitan tak? Korang kena fikir sebab saya tak tahu soalan. Macam mana saya tak tahu pekerjaan apa yang ada kaitan dengan reka bentuk dan teknologi. Saya tak tahu. That's why saya kata dalam tu nanti korang kena jujur apa minat korang. Korang jangan tipu apa minat korang sebab dia akan mempengaruhi kecenderungan korang, akan mempengaruhi personality korang. Once pihak Maxi, pihak pengambilan dapat detect korang menipu, korang takkan dapat. Kalau dia tanya pasal politik, kena jawab tidak ke? Betul. Kalau dia tanya pasal politik, jawab tidak. Macam saya katakan tadi, apa-apa yang berkaitan dengan politik dan perniagaan, jawapannya tidak. Bang, pilihan 1 saya ambil BM, Geo, kat USM, Danish. So, boleh on mic tak Danish? Bang, pilihan 1 saya BM, Geo, itu. So, kalau rezeki di sana, buat pembahagian macam mana ya? Exam ke macam mana? Nanti dekat USM kita akan exam. Kita akan tengok kecenderungan kita ke arah mana? Ke arah BM ke, sejarah ke, Geo ke, sastra. Ataupun TESOL ke, bahasa Inggeris ke, kita tak tahu. Kecenderungan kita ke arah mana kita tak tahu. Tapi kita kena belajar semua. Kita kena ambil 3 subjek. Subjek pengantar and then kita kena exam and then tahun kedua baru kita tahu major and minor kita. Jangan pilih jawapan yang tentang politik dan perniagaan. Habis tu bidang pengajian Malaysia tu macam mana saya dah cakap tadi pengecualian untuk bidang pengajian Malaysia. Okey? Pengajian Malaysia ni boleh. Kalau pilihan 1 sejarah, pilihan 2 tu sukan macam mana?
Same goes, korang kena mana-mana soalan yang ada berkaitan dengan sejarah dan sukan, ya. Kalau satu pendidikan untuk kanak-kanak, dua kaunseling, same goes. Same goes. Saya macam mana nak cakap dengan korang? Saya tak tahu macam mana soalan akan keluar nanti. Cumanya, saya akan bagi tips secara general. Benda tu, dah drag masa banyak. Benda tu, once korang tengok pekerjaan tu, yang pertama korang kena tengok secara umumnya benda tu ada kaitan tak dengan cikgu. Kalau secara umum ada kaitan, ya. Lepas tu yang kedua, kena tengok bidang korang. Kalau soalan tentang keadaan positif, negatif gitu macam mana ya? Nanti saya akan explain pasal benda ni. Tolong ingatkan. Dia kena jawab berdasarkan bidang yang kita pilih dekat UPU ke. Ya, Anisah. Sebab dia, sifu saya, master saya, pernah cakap macam ni. Sebenarnya, Maxi ni dah tentukan kita punya bidang sebenarnya. Dia dah tentukan kita punya bidang. Tapi kita tak tahu bidang tu, bidang pilihan pertama ke pilihan kedua. Jadi, dia cakap dekat saya, jadi cara selamat, kalau jawapan tu ada unsur bidang pertama, ya. Ada unsur bidang kedua, ya juga. Sebab dua-dua kita kena ambil. Sebab kita tak tahu bidang mana yang ditawarkan untuk kita. Tapi macam saya katakan tadilah, kalau korang tak yakin, jalan paling selamat adalah korang kena ambil yang umum je. Contoh korang tak yakin, ada tak kaitan dengan contoh pasal politik dengan sejarah tadi kan? Ada sahabat kita tanya, politik dengan sejarah tadi kan? Ada kaitan tak? Korang tak yakin ada kaitan ke tak? Tidak. Terus. Faham? Kalau tak yakin macam tu, tidak terus. Assalamualaikum Abang Amir. Ya? Abang Amir nak tanya. Aha. Kalau Bushra pilihan pertama tu geografi kan? Aha. Lepas tu pilihan kedua tu Bushra pilih sukan kan? Lepas tu dia ada juga kait dengan hak sukan tu. Kalau macam soalan kalau sukan tu dia prefer lebih kepada apa? Bergantung pada soalan sebab saya tak tahu soalan tu macam mana. Kalau soalan tu ada kaitan dengan sukan, ya. Okey. Terima kasih Abang Amir. Faham dah, mesti soalan dia berdasarkan bidang kita. Cuma dia nak tengok kita jujur tidak jawab benar. Ya, dia nak tengok kita jujur ke tak sebenarnya. Kalau korang tertangkap korang menipu, and then tak ada harapan lah. That's why saya kata yang pertama adalah jujur. Jujur dengan diri kamu sendiri. Jujur dengan personality kamu sendiri. Macam mana nak cakap Sebab benda ni, contoh macam ni lah, Bushra dengan saya, bagi jawapan Bushra, sekejap Macam Bushra, jawapan Bushra dengan saya akan jadi lain. Okey? Jawapan Bushra dengan saya akan jadi lain. Jawapan tu akan lain. Jawapan tu tak constant. Faham tak? Jawapan tu contoh saya cakap tidak, tak soalan 20, saya jawab tidak, tak semestinya Bushra akan jawab tidak. Mungkin untuk jawapan Bushra soalan 20 adalah ya. Sebab bergantung pada kecenderungan personality Bushra. Faham? Faham. Maksudnya jawapan tu dia berbeza-beza lah sebabnya itu macam atas kita lah ke. Macam personality Abang Amir lain, personality Bushra pun lain. Macam jawapan tu akan jadi berbeza lah. Ya. Sebab the main purpose Maxi ni adalah nak tengok personality kita. Kita layak tak jadi cikgu, and then kita ada kebolehan tak jadi cikgu. Kalau tak jujur, automatik kita tak layak dapat kos tu. Ingat Maxi ni sekali seumur hidup jahat Abang Amir ayat. Betul. Sekali je Maxi ni. Kalau tertangkap macam contoh, soalan pertama sama dengan soalan 40. Tapi soalan pertama kamu jawab tidak. Tapi soalan 40 kamu jawab ya. Ada kontradik dekat situ. Faham tak? Bila ada kontradik, dia akan detect kamu menipu. Berdasarkan bidang kita apply, kalau lebih cenderung jujur bidang BM lah betul. Macam saya katakan tadi, kalau tak yakin, jangan jawab. Jawab tidak je. Kalau tak yakin, jawab tidak. Kalau tak yakin, benda tu ada kaitan tak dengan bidang aku, jawapan dia tidak terus.
ambil pekerjaan-pekerjaan yang terang-terang ada kaitan dengan cikgu. Kalau kita tak nyaku. Assalamualaikum Encik Amel. Ya, Waalaikumsalam. Boleh tak kalau kita ikut cadangan seorang tadi, dia cakap Encik teruskan talk dulu. Soalan kita buka hujung sebab nak ikut masa kan. Okey. Itulah. Bila korang tanya saya agak serba salah kalau tak jawab. Maaf Ya. Minta maaf ya. Okey, tak apa. Thanks. Okey, untuk personality, ni bahagian paling kritikal. Okey. Akan berfokus pada integriti, apa itu integriti? Integriti ni kejujuran, amanah. Macam saya katakan tadi, personality. The main purpose of this exam adalah untuk tengok kita punya personality sebagai seorang guru. Kita cenderung ke arah mana. Dan emosi, yakni maksudnya memahami emosi murid, mampu tahan amarah. Okey. Nanti saya akan explain poin pertama. Poin kedua, perlu ada social, kemasyarakatan. Ada jiwa kemasyarakatan, ada jiwa kemasyarakat ataupun tidak. Contoh macam ni. Yang poin kedua ni, seorang guru, dia perlu berjiwa masyarakat. Kalau soalan tu ada unsur sosial, unsur pergaulan antara cikgu dengan ibu bapa, cikgu dengan murid, cikgu dengan rakan-rakan guru, cikgu dengan pentadbir, dan hubungan sosial tu baik, jawapan dia automatik ya. Faham? Cikgu ni tak boleh apa panggil ni? Tak boleh introvert. Dia tak boleh menyendiri. Dia kena bergaul dengan orang. Dia kena bersosial. Even contoh macam ni. Kan saya cakap kena jujur kan. Contoh kamu ni introvert. Tak suka bergaul dengan orang. Disebabkan saya cakap kena jujur, kamu cakap bila ada soalan, saya suka bergaul dengan masyarakat sekeliling. Disebabkan kamu introvert, kamu jawab tidak. Sebab jujur kan. Dia macam ni. Jujur tu memanglah kena jujur, tapi janganlah dia still ada panduan untuk jawab. Faham tak? Dia macam ada common sense. Kalau kamu tak nak bersosial, and for what kamu apply cikgu? Faham tak? Macam janganlah jujur sangat. Janganlah jujur sangat. Jujur tapi untuk certain part janganlah jujur sangat. Sebab benda tu kena ikut common sense. Yang pertama adalah jujur, yang kedua adalah common sense. Memang betul kamu ni introvert, tak suka bergaul dengan orang, tapi bila soalan tu, saya suka bersosial dengan masyarakat sekeliling. And then disebabkan saya cakap jujur, kamu tidak. Tu macam mana nak cakap tak bijak lah. Sebab kita kena ingat cikgu ni, dia bersosial. Dia kena bersosial dengan ibu bapa, dia kena berkomunikasi dengan murid-murid, dia kena berinteraksi dengan rakan-rakan guru, dia kena berkomunikasi dengan pentadbir dan sebagainya. Okey. Yang ke poin ketiga, cikgu ni perlu ada investigate ataupun perlu pandai melidik. Dia punya personality ni, cikgu ni jangan cepat melatah. Dia kena selidik. Contohnya, perlu tahu tentang pelajar, menunjukkan seorang guru tidak mudah menghukum. Contoh, ada pelajar datang lewat, kita tak hukum terus murid tu. Dia ada soalan-soalan yang berunsur macam tu. Dia macam ni lah. Pelajar tu datang lewat, lepas tu cikgu akan menghukum tanpa bertanya. Jawapannya akan automatik tidak. Sebab seorang cikgu, sebelum dia nak menghukum, dia kena investigate dulu. Apa masalah budak tu? Maybe ada masalah kenderaan ke, ada masalah family ke, ataupun sebagainya. Jangan cepat percaya. Teori konspirasi. Macam tu. Faham tak? Kalau soalan-soalan tu melibatkan contoh hukum serta-merta, jawapannya tidak. Okey. Yang keempat, artistik. Ada member kita tanya apa itu artistik. Artistik ni ciri-ciri yang melibatkan artistik ataupun melibatkan keindahan. Contoh mengubah bunga, menghias bilik darjah, menghias bilik guru. Dia macam ke arah-arah tu. And then korang kena ingat, guru ni dia multitask. Dia macam banyak kemahiran. Mengajar dia boleh, tugas-tugas pengkeranian dia boleh, menggubah dia boleh. Faham tak? Menghias pentas boleh, menghias bilik darjah boleh.
menghias bilik guru? Boleh. Dia macam tu. Jadi, kita kena tunjukkan kita ni ada pelbagai kemahiran. Dan apabila soalan tu ada unsur kemahiran, kita kena jawab ya. Tapi still kena common sense. Bukan semua kita kena buat. Contohnya, saya pandai membaiki kereta. Saya pandai membaiki kereta. Korang kena jujur. Kalau korang betul-betul pandai membaiki kereta, ya. Tapi kalau korang tak pandai membaiki kereta, tidak. Faham tak untuk soalan-soalan macam tu? Tapi macam saya tak jawab Rasa tidak. dah lah jawab. Faham? Lepas tu dah contoh Dah lah soalan. jawab. Dah lah jawab. Ya, baik. Tanya saja. Okey. Apa ni? Again, kalau untuk bahagian ni ada unsur perniagaan dan politik, jawapannya tidak. Mana-mana soalan yang ada unsur politik dan perniagaan, jawapannya tidak. Saya berbalik pada poin yang pertama, akan berfokus pada integriti dan emosi, akan berfokus pada integriti dan emosi. Dia macam ni. Integriti ni macam mana? Integriti ni, kalau soalan tu ada unsur-unsur integriti ataupun unsur-unsur kejujuran, jawapan ya. Contohnya, saya tidak akan membocorkan rahsia walaupun dipaksa. Saya tidak akan membocorkan rahsia walaupun dipaksa. Jawapan dia ya ke tidak? Jawapan dia. Sebab itulah etika seorang guru. Okey? Korang mesti korang faham tentang integriti ni kan? Sebab benda tu common sense. Tapi saya nak tekankan dekat emosi. Contoh, saya dapat mengetahui perasaan budak itu melalui riak wajahnya. Ya ke tidak? Ya. Saya dapat mengendalikan amarah saya walaupun ia membuak-buak. Ya ke tidak? Ya. Even korang tu baran, even korang tu cepat marah, untuk soalan macam ni korang kena like macam tipu sikit. Korang kena bagi tahu emosi korang tu stabil. Macam mana nak tahu emosi tu stabil ke tak? Satu, bila dia marah ke, bila dia stres, dia tak cepat melatah. Yang kedua, emosi yang stabil, kecerdasan emosi, dia dapat baca emosi seseorang orang lain. Contoh, dia tengok muka budak tu, dia dah tahu, budak ni ada masalah ni. Budak ni happy hari ni. Dia tengok riak wajah budak tu, dia dah tahu. Itu melambangkan kecerdasan emosi. Kalau ada soalan-soalan yang ada unsur-unsur sebegini, jawapannya akan ya. Even kita tak pandai pun baca air muka orang. Faham? Allahu Akbar. Okey, untuk personality ni, jawapan dia tak sama dengan jawapan yang lain. Dia ada 4 pilihan jawapan. Ya, tidak, ya, tidak, setuju, sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Satu lagi, sangat tepat dengan saya, tepat dengan saya, sangat tidak tepat dengan saya, tidak tepat dengan saya. Dan saya nak bagi tips macam mana saya counter untuk soalan yang ada 4 jawapan ni. Kalau korang jumpa soalan-soalan yang ada 4 jawapan ni, setuju, sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju ni, jawapan saya, korang kena lebihkan jawapan yang ada sangat-sangat. Kalau dia macam kita tengok soalan juga, ada certain soalan, dia setuju saja, ada setengah soalan dia tidak setuju. Tapi kebanyakan soalan, jawapannya mesti sangat setuju, sangat tidak setuju. Kebanyakan soalan, jawapannya akan jadi sangat setuju dan sangat tidak setuju. Sikit je soalan yang ada jawapan setuju dan tidak setuju. Most of them adalah sangat-sangat. Sangat setuju dan sangat tidak setuju.
Itu tips dia kat sini. Ya, pilih sangat. Tapi bukan semua soalan tu kena sangat-sangat tau. Bukan semua soalan tu sangat setuju apa semua. Sangat setuju dan sangat tidak setuju. Dia ada certain soalan, ada juga jawapan yang tidak setuju. Dan benda kat sini saya tak boleh nak bantu orang. Orang kena fikir sendiri part ni. Sebab nak tengok macam mana personality korang. Macam kalau saya jawab, itu personality saya. Faham tak? Kalau saya jawab, itu personality saya. Kalau saya jawab untuk kamu, jadi kan macam, ya waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau personality tu macam betul-betul relate dengan kita, so jawapannya dah sangat setuju lah. Kalau dia macam tak relate sangat, setuju. Macam tu. Macam saya katakan tadi, dia common sense. Tak boleh nak jujur sangat. Kalau benda tu, soalan tu, betul-betul menggambarkan seorang guru, sifat seorang guru, perilaku seorang guru, walaupun tak kena dengan kita sekalipun, kita kena jawab sangat setuju. Tapi kalau benda tu tak relate sangat dengan perilaku seorang guru, dan at the same time tak relate dengan diri kita, itu menandakan kita ni ada ciri-ciri seorang guru. And sebab itulah kita akan jawab tidak setuju. Faham tak maksud saya ni? Faham. Merci. Dia macam benda ni, walaupun dia senang, tapi dia agak kompleks. That's why saya sarankan korang, bila korang baca soalan and then korang dapat jawapan yang pertama itulah jawapan yang terbaik. Jangan korang fikir-fikir. Faham tak maksud saya? Jangan korang fikir-fikir. Jawapan yang pertama tu jawapan terbaik. Jawapan pertama itulah yang melambangkan personality korang. Sebab saya tak tahu korang perlu cenderung ke arah mana. Macam saya, cikgu BM, saya cenderung pada BM. Saya cenderung pada sastra. Saya cenderung pada bidang-bidang yang memerlukan pembacaan ilmiah dan sebagainya, kritikan dan sebagainya. Sebab itu kecenderungan saya. Macam bila saya baca sesuatu benda, saya akan kritik. Amat jarang bila saya dengar sesuatu benda, saya tak kritik. Jadi, kecenderungan saya itulah saya bawa dalam Messi. Tapi kena seimbangkan lah. Jangan terlampau menunjukkan personality kita. Kena seimbangkan. Okey, cikgu ni, personality ni ada tak pada cikgu? Wajar tak personality yang ada pada cikgu? Kalau wajar, jawapannya sangat setuju. Kalau jawapannya tak wajar, sangat tidak setuju. Tapi macam, adalah macam 50-50. Tidak setuju macam tu. Tapi nasihat saya, kebanyakan soalan dia akan ke arah sangat setuju dan sangat tidak setuju. Okey, untuk tips, lagi kita akan buka pada sesi soal jawab kan. Untuk tips, untuk soal jawab Messi ni, first jangan takut. Okey? Apa yang korang rasa tu betul lah. Jangan ikut orang. Saya buat session malam ni adalah untuk apa? Untuk guide korang secara roughly sahaja. Saya tidak berhak untuk menentukan personality korang. Saya tidak berhak untuk menentukan kecenderungan korang. Korang yang berhak menentukan kecenderungan dan personality korang. Faham? Yang pertama, jangan takut kita nak tunjukkan siapa diri kita. Tapi macam saya cakap tadi, jangan terlampau jujur. Kalau benda tu jelas-jelas menunjukkan perilaku seorang guru, kena jawab ya lah. Okey? Jangan takut. Sebab kalau kita takut, kemungkinan untuk melakukan kesalahan adalah tinggi. Contoh, saya suka membaca buku. Ya kan? Tapi disebabkan kita takut kita baca, saya sukar membaca buku. Jadi jawapan kita akan jadi apa? Tidak. Jangan takut. Baca soalan relax je. Okay? Yang kedua. Abang Amir. Ya, saya. Abang Amir, tadi ke ada jawapan yang sangat tepat dengan saya tu kan?
sangat tepat dengan saya macam saya katakan tadi. Tadi. Ha, macam saya katakan, formula dia, rumus dia adalah sama. Sangat tepat dengan saya, sangat tidak tepat dengan saya. Dia macam sama, dia sangat setuju dan sangat tidak setuju. Cuma dia tukar term sangat tepat dengan saya dan sangat tidak tepat dengan saya. Dia sangat setuju, contoh kita bagi satu statement, kita setuju benda tu, bermakna maksudnya pendapat kita sama dengan dia. Same goes pada sangat tepat dengan saya. Kalau kita setuju dengan perilaku tu, tepat dengan saya. Sependapat dengan saya. Faham tak maksud saya? Faham. Maksudnya dia membawa arti yang sama lah dengan Membawa saya arti yang sama. setuju tadi tu. Ya, Okey, benda faham. tu kita jangan buat benda tu sebagai satu yang memeningkan kita sebab benda tu sama je. Dia kena tengok base pada soalan. Okey. Ya, korang kalau ada soalan korang yang saya tak jawab, please unmute your mic and let me know, okay? Lepas tu kena jujur, macam saya cakap tadi, kena jujur. Jujur pada diri sendiri, tapi jangan terlampau jujur. Jelas-jelas tu perilaku seorang guru, disebabkan kita jujur, kita jawab tidak. Berfikiran seperti seorang guru. Yang saya cakapkan tadi, formula yang paling berkesan, korang tanyalah penceramah mana pun, formula yang paling berkesan, nak jawab medicine ni bukan kita buat latihan tu, buat latihan ni, tak. Yang paling berkesan adalah kita kena berfikir seperti seorang guru. Tu je. Itu tips yang paling macam ibu pada tips. Tip utama. Kita kena berfikir seperti seorang guru. Macam mana guru berfikir? Guru ni golongan profesional. Guru ni stabil emosi dia. Guru ni bijak tindakan dia. Guru ni petah percakapan dia. Guru ni banyak kemahiran dia. Saya record. Tak apa, macam ni. Malam ni, korang akan ada sesi dengan saya. Nanti di akhir slide, saya akan bagi satu QR code. Korang akan masuk dengan dalam team Sifu saya. Dia akan detailkan benda ni lah. Dia akan bincang satu persatu soalan. Okay? Dia akan detailkan soalan. Tapi macam saya cakap, walaupun jangan disebabkan orang, walaupun Sifu saya, mempengaruhi personality korang. Jangan mempengaruhi kecenderungan korang. Be yourself. Okay? Even Sifu saya cakap macam tu, tapi korang rasa tak setuju, then you can deny it. Faham tak? Jangan kita kena ada keberanian untuk kritik orang. Bukan kritik nak gaduh dengan orang, tapi nak mempertahankan pendapat kita. Faham? Ni tips yang paling saya cakap tip utama lah. Kita kena berfikir seperti seorang guru. Kena sesuaikan dengan bidang yang dipohon. Macam saya cakapkan tadi, kena sesuaikan dengan bidang yang dipohon. Jawab dengan pantas dan yakin. Sebab jawapan yang pertama adalah jawapan yang terbaik. Amir, soalan medicine ni boleh refer Google ke? Untuk soalan macam soalan lepas. Macam mana nak cakap dia boleh refer Google. Tapi soalan medicine ni soalan dia tanya pasal diri kamu. Faham tak? Dia macam boleh kamu nak buat latihan tu, boleh. Untuk mempercepatkan nanti kamu jawab tu. Cuma kalau kamu nak ambil jawapan dekat Google, jawapan tu jawapan orang lain. Faham tak maksud saya? Personality kamu tak sama dengan personality dia. Macam saya cakap tadi, jawapan dia akan berbeza. Saya dengan Akif, jawapan saya lain, jawapan Akif akan jadi lain. Maybe Akif ambil kos apa dekat you mana? UPSI, pendidikan moral dengan sejarah. Dekat you? UPSI. Baik, pendidikan moral dengan sejarah. Saya bukan orang pendidikan moral dan saya juga bukan orang sejarah. Tak tepat sebenarnya. Saya orang moral. Saya bukan orang sejarah.
Saya bukan orang sejarah, saya orang bahasa, saya orang linguistik. Orang linguistik, satu je persamaan orang linguistik dengan orang sejarah adalah dia punya bidang adalah dalam arts. Arts ni dia buat dia lebih kepada penulisan, kritikan dan sebagainya. Cuma dia ada perbezaan besar antara sejarah dengan bahasa. Ada perbezaan besar antara sejarah dengan linguistik. Ada perbezaan besar antara sejarah dengan kesusasteraan. Orang sejarah kata sastra tu mengarut. Kami sebagai orang sastra kata sejarah tu juga mengarut. Dia akan ada kontradik, faham tak? Personality kita, saya akan cenderung pada sastra. Personality kamu akan cenderung pada sejarah sebab kamu minat sejarah. Tapi saya tak minat sejarah, saya minat sastra. Saya minat bahasa Melayu. Saya minat dalam bidang-bidang linguistik. Saya minat dalam bidang-bidang psikolinguistik, multilinguistik. Jadi jawapan saya akan ke arah tu. Tapi jawapan kamu ke arah sejarah. Kamu akan sokong sejarah. Tapi contoh dalam soalan tu, saya suka membaca bahan-bahan sejarah. Ni contoh. Saya suka membaca bahan-bahan sejarah. Pada pendapat kamu, jawapannya ya ke tidak? Akif, saya tanya Akif. Macam mana kalau berkaitan sejarah? Soalan dia, saya suka membaca bahan sejarah. Betul. Berkait. Kamu akan jawab ya ke tidak? Jawab ya. Kamu rasa saya akan jawab ya ke tidak? Tak. Tak, saya akan jawab ya. As long as benda tu, sebab saya suka membaca bahan sejarah. Bahan sejarah, benda tu general. Benda tu bukan, jangan ayuk Christina. Dengar, kamu tak faham. Macam saya katakan tadi, kalau benda tu memang ke arah guru, jelas benda tu berkaitan dengan cikgu, suka membaca bahan sejarah. Sebab sastra pun ada sejarah dalam dia. Faham tak? Saya macam, kalau kita tak nak kaitkan dengan sastra sekalipun, saya suka membaca bahan sejarah. Itu relate dengan cikgu. Cikgu suka membaca. Cikgu suka membaca tak? Suka kan? Jadi jawapan dia akan jadi ya. Kecuali jawapan dia berjela-jela. Faham tak? Saya suka mengkaji dalam bidang sejarah. Mengkaji tu tak sesuai dengan saya. Baca tu sesuai dengan saya. Dia macam tu. Dia macam saya katakan tadi, kalau korang tak yakin, korang jawab benda yang umum je. Sebab Maxi ni, kita tak boleh nak predict macam mana IQ orang. Okay? Contoh kita bincang soalan. Bila nanti kamu akan masuk dalam grup Telegram Sifu saya, korang akan bergaduh dalam tu. Sebab jawapan korang akan lain-lain. Akif kata ya, saya kata tidak. Mana yang betul? Dua-dua betul. Amirah kata ya, Amir kata bukan. Christina kata ya, Amir kata bukan. Korang akan bergaduh dalam tu. Kalau korang masuk dalam grup Sifu saya nanti, dia akan detailkan benda ni. Okey, contoh saya tanya. Saya sedia menerima cabaran. Ya ke tidak? Ya, sebab dia berkaitan dengan guru. Saya kurang senang mengikut perintah orang lain. Ya ke tidak? Saya kurang senang mengikut perintah orang lain. Tidaklah, sebab kita sebagai seorang guru yang perlu bersosial dengan orang, perlu berinteraksi dengan pentadbir, kita kena ikut arahan orang. Faham? Even kenyataan, kita tengok realitinya, ada guru-guru yang kurang senang dengan apabila orang pentadbir bagi arahan ni kurang senang. Realitinya dia macam tu. Cuma dalam ni kita kena ketepikan realiti. Common sense. Ingat balik, common sense. Ya. Grup Telegram tu grup channel Maxi, betul. Saya boleh sesuaikan diri di mana-mana tempat. Ya ke tidak? Ya.
Okey, contoh saya akan mengundur diri jika melaksanakan sesuatu yang kurang manis. Ya ke tidak? Tidak. Siapa kata tidak tadi? Saya baca balik soalan. Saya akan mengundurkan diri jika melaksanakan sesuatu yang manis. Saya akan mengundurkan diri jika melaksanakan sesuatu yang kurang manis. Ya ke tidak? Ya. Kristina jawab, siapa jawab tidak tadi? Ya. Kristina. Okey, Kristina jawab tidak. Saya cuba teka, saya jawab tidak ke ya? Saya jawab tidak. Kenapa berbeza? Ada jawab ya, ada jawab tidak. Atas orang. Betul. Tapi kalau ikut logiknya tuan-tuan dan puan-puan, saya akan mengundur diri jika melaksanakan sesuatu yang kurang manis. Bermakna dia tu seorang yang mudah putus asa. Bagi saya. Sebab benda ni kita kena debat kan? Jom kita debat. Bagi saya, kalau kita cepat nak undur diri, kita seorang yang berputus asa. Guru kena macam tu ke? Kena marah sikit, buat sesuatu yang kurang manis sikit nak resign jadi cikgu. Tak kental hati ni je cikgu. Cikgu ni seorang yang kental hati dia. Kurang manis tu bukan tak comel. Kurang manis, dia stand for something yang bad lah. Cumanya, adakah perlu kita mengundurkan diri bila kita buat sesuatu yang kurang manis? Kita sepatutnya memperbaiki benda tu, bukan kita undurkan diri. Faham tak? Kat sini dia akan tengok personality korang. Kenapa nak undur diri? Tapi kenapa nak undur diri? Walhal korang boleh perbaiki benda tu. Faham? Okey, untuk menjaga air muka saya sentiasa berdiam diri. Ya ke tidak? Tak. Untuk menjaga air muka saya akan sentiasa mendiamkan diri. Tidak. Faham? Korang dah nampak dah macam mana nak jawab benda ni? Contoh lagi. Kurang baik merendahkan diri di depan orang yang boleh menolong kita belajar. Kurang baik merendahkan diri di depan orang yang boleh menolong kita belajar. Ya ke tidak? Ya, benda ni sesuatu sikap yang tidak baik. Baik. Okey, contoh yang ni pula. Jom, kita pergi pada slide ni Saya nak habiskan. Nanti korang masuk ke grup Sifu saya and then korang akan detailkan. Korang akan dapat bincang benda lagi detail lah. Saya tak detail sangat. Okey, untuk minat kejaya, okey? Cuba tengok. Cuba perkara yang baru. Ya. Belajar daripada kesilapan. Ya. Orang lain menjadi ketua. Orang lain menjadi ketua. Ya ke tidak? Ya. Tidak. Tidak. Siapa jawab ya? Ya. Siapa jawab ya? Seorang bagi hujah. Seorang cakap tidak tu, seorang bagi hujah. Ya. Ya, sebab? Sebab kalau nak jadi ketua tu dia tak penting pun sama ada kita ataupun sama S yang jadi ketua. Yang penting tujuan apa yang kita nak capai tu tercapai. Jadi tak ada masalah sama ada saya ataupun dia yang jadi ketua. Yang penting Tak boleh macam tu. Okey. Kita kena sentiasa yakin dengan diri kita. Kenapa kita perlu menunjuk jari kepada orang lain untuk jadi ketua kalau kita boleh menunjukkan diri kita
Apa kata kita naik untuk menjadikan kita ni sebagai ketua? Ya betul. Tapi masalahnya kalau ada orang lain terpilih jadi ketua, asalkan kerja yang kita nak buat tu jalan nak jadi molek, why not dia je jadi ketua? Betul tak? Perempuan sentiasa menang. Betul. Okey. Bukan. Okey. Apa ni? Untuk soalan ni, orang lain menjadi ketua. Jawapan saya tidak. Betul, tidak. Jawapan dia tidak. Tetapi kalau soalan dia macam ni, saya meminta untuk jadi ketua. Jawapan saya meminta untuk jadi saya meminta untuk menjadi ketua. Jawapan saya tidak. Kita tak boleh minta untuk jadi ketua. Kita tak boleh minta jadi ketua, tapi orang lain menjadi ketua. Tidak. Kalau kita menjadi ketua, kenapa orang lain kena jadi ketua? Betul. Faham tak? Itu nak menunjukkan guru ni ada sifat kepimpinan dia. Betul. Bukan guru perempuan ke guru lelaki, bukan masalah jantina. Tapi guru itu sendiri ada sifat kepimpinan. Oh, Kek orang kata gila kuasa kalau kita jadi ketua. Gini. Bagus statement ni. Kalau macam ni. Kalau soalan dia tu, dia kata, contoh, pentadbir dah lantik Bushra jadi ketua, tapi kita bangkang. Kita kata kita yang lagi layak pada Bushra. Itu tidaklah. Sebab memang betul dia punya konsepnya kita nak tunjukkan ni kita ni ada sifat ketua dalam diri kita. Tapi nak menafikan kebolehan orang lain itu bukan sifat guru. Betul. Faham tak? Okey. Faham. Okey. Abang Amir. Aha. Mungkin kalau setengah kata tu kenapa kita perlu menjadikan orang lain menjadi ketua tu, mungkin dia takut macam tu lah, dia macam takut orang kata dia tu akan jadi gila kuasa ke, lebih kepada gitu Abang Amir. Mungkinlah tu Abang Amir kata tadi personality orang tu kan berbeza-beza. Mungkin disebabkan oleh siapa kata tadi, Farhan ke siapa tadi kata, mungkin dia berfikiran lain, disebabkan oleh itulah dia jawab ya. That's why saya kata mula-mula lagi jangan disebabkan saya kamu ubah personality kamu. Even korang masuk dalam grup sifu saya pun jangan ubah personality kamu. Bagi saya jawab tidak. Okey? Okey, seterusnya. Betul. Saja nak cari yang yang sensitif sikit. Saya benci orang yang ditimpa kemalangan meminta derma. Tidak. Ni soalan apa? Sangat setuju dan sangat tidak setuju. Sangat tidak setuju. Betul, sangat tidak setuju. Tanggungjawab guru ialah mengajar murid berilmu sahaja. Oh, sangat tidak setuju. Dengar baik-baik. Tanggungjawab guru ialah mengajar murid berilmu sahaja. Tidak. Baca balik elok. Sangat tidak setuju. Tidak setuju. Tanggungjawab guru ialah mengajar murid berilmu sahaja. Setuju. Tidak. Sangat tidak setuju. Sangat tidak setuju. Tak boleh dia mengajar murid yang berilmu dia bukan sahaja. ajar ilmu sahaja. Sangat-sangat Dia ajar budak untuk jadi orang baik. Tak setuju. Betul. Dia kena ajar budak yang kurang ilmu. Bukan ajar yang ada berilmu sahaja. Dekat Ajarlah sini korang dekat sinilah kan saya bagi tips tadi kebanyakan soalan macam sangat-sangat ni kan kita kena pilih sangat setuju dan sangat tidak setuju kan. Tapi untuk soalan ni tanggungjawab guru ialah mengajar murid berilmu sahaja. Bukankah mengajar murid untuk berilmu itu tugas guru? Maksudnya tidak setuju kan? Tidak setuju je lah. Bukan sangat lah. Jangan tak boleh pilih sangat tidak setuju. Maknanya kita menafikan tugas guru itu mengajar murid untuk berilmu sahaja. Faham tak? Walhal benda tu lah apa panggil ni?
tanggungjawab guru salah satunya lah mengajar murid untuk berilmu. Dia macam tu, dia akan jadi macam tu. Dia saja nak treat. Tapi macam saya katakan tadi, ikutlah personality kamu. Tapi kalau ni baru sikit debat dah. Nanti korang masuk dalam main group, lagi banyak debat. Sebab benda ni, dia akan bercanggah dengan kita punya pendapat. Nanti siapa-siapa suka debat masuk USM, call saya. Jika dihukum walaupun adil, murid tentu membalas dendam. Tak apalah, tak payahlah dia debat ni. Okey, tu je lah. Yang ni, orang panggil apa yang saya setuju, saya tidak setuju tu? Malik kan? Senarai apa? Senarai lingkar. Ya, senarai lingkar. Okey. Ada, sebelum saya nak bagi QR code grup Telegram, ada soalan tak? Saya nak habiskan sebelum pukul 12. Dulu Sifu saya buat Google Meet tau untuk jawab mesej. Tapi macam saya katakan tadi, kalau buat Google Meet untuk jawab mesej, orang akan bergaduh dalam tu. Seorang kata ya, seorang kata tidak. Baik orang buat sendiri. Betul. Terima kasih. Silakan. Ada lagi tak soalan? Nanti record ni saya akan masukkan dalam YouTube saya. Tapi tak ada apa pun. Banyak benda-benda akademik dalam tu. Assalamualaikum Amir. Ya, Waalaikumsalam. Uh, Ni, ada. Sahabat tak, saya ni. nak tanya. Okey. Betul ke Messi tu memang sekali seumur hidup Ya, betul. Once kau gagal Messi, tak boleh lah. Oh, okey. Confirm Ni, apa ni? Tak apalah. Tak apa. Okey. Apa ni korang? Okey, korang apa ni? Siapa-siapa nak masuk grup Sifu saya, korang boleh scan QR code ni. Dah selesai ke? Kalau selesai bagi tahu. Dah. Nanti saya akan masukkan link dalam grup. Dalam ni, nasihat saya ni, to be honest, nasihat saya, Sifu saya dia lagi agresif pada saya. Macam saya katakan tadi, korang masuk boleh, tapi untuk setengah pendapat, korang kena, korang kena stand dengan pendirian korang lah. Korang jangan jadi orang lain. Be yourself. Okay? Tak ada apa ni? Saya dapat rumuskan benda ni. Yang pertama, korang masa nak jawab tu, fikir korang ni sebagai seorang guru. Yang kedua, korang kena common sense. Yang ketiga, korang kena bijak tentukan bagaimana personality korang. Okay? Jangan cepat melatah. Sebab jangan cepat nak bergaduh dengan apa semua. Sebab pendapat, bagi saya semua pendapat betul. Jangan disebabkan pendapat, kita bergaduh. Okay? Okay, siapa-siapa yang nak left, boleh left. Okay? Boleh. Kalau siapa-siapa yang nak stay, nak tanya soalan, saya buka sampai pukul 12. Amir, nak minta tu sekejap boleh? Apa? Tak, nak tanya, ada pelajar yang mohon opsi pengajian Malaysia tak? Kau dapat pengajian Malaysia ke? Pengajian Malaysia, kalau, jap, kita tanya direct. Kalau pengajian Malaysia, kalau soalan-soalan yang berkaitan dengan politik,
kita kena ni kan, kita kena jawab benda tu betul kan. Betul lah. Tapi pengajian Malaysia ni bukan pasal politik semata-mata. Dia macam dia kalau macam zaman kita dulu lah masuk kan semester 1, akan ada satu subjek pengajian kenegaraan. Semuanya dalam tu berkaitan dengan PAM untuk 3 semester STPM kita. Lepas tu